Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Pemain muda negara sudah mula dipantau sejak awal bulan ini untuk diserap ke dalam skuad bawah 20 tahun negara. Perkara itu didedahkan Ketua Jurulatih Nafuzizin dalam temu bual yang disiarkan di YouTube Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Bekas pengendali Kedah Darul Aman KDA FC itu menjelaskan ia sebagai persiapan untuk mengumpulkan pemain bagi menghadapi 3 kejohanan penting tahun ini. Nafuzi turut memasang impian besar untuk cipta kejayaan biarpun ini kali pertama diberi tanggungjawab mengemudi pasukan di peringkat kebangsaan. Dan saya terbuka open untuk kepada mana-mana pemain. Mungkin juga mencari peluang untuk pemain baru, kolab bakat-bakat baru sebelum ini dan juga pemain yang sedia ada lah. Jadi yang menunjukkan performance dan prestasi terbaik, insya-Allah akan berada dalam pasukan. Nafuzi turut berterima kasih kepada pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail di atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah satu peluang yang terbaik untuk saya meneruskan kerjaya di peringkat kebangsaan dan insya-Allah peluang yang diberikan ini saya akan memberikan yang terbaik. 3 misi penting yang bakal dihadapi skuad Harimau Muda Negara tahun ini adalah kejuaraan bawah 23 tahun ASEAN, kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2026 dan Sukan C. Pihak polis sentiasa meneliti dan mengambil kira pelbagai elemen dalam menjalankan sesuatu siasatan. Ia termasuk kes serangan simbah hasid membabitkan pemain bola sepak kebangsaan dan Selangor FC Faisal Halim. Julas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, ini kerana pihak polis berdepan cabaran menghadapi kes jenayah berprofil tinggi yang semakin kompleks. Bagaimana kita dapat menyelesaikan kes-kes sensitif yang lain, begitu jugalah kaedah yang sama telah digunakan di atas siasatan kes Faisal Halim. Cuma lagi tidak semua kes itu serupa, sama. Ya. So di situlah yang membezakan sama ada kes yang kita berjaya ataupun ada kes yang masih lagi tertangguh. Tapi saya berjanji bahawa kes ini tidak pernah ditutup. Ya, kita akan terus menyiasat dengan mengharapkan ada butiran baru, maklumat baru yang boleh kita terima. Tambah beliau, pihaknya terus komited meneruskan risikan dan siasatan meskipun belum ada perkembangan terbaru. Kes tersebut dikendalikan pasukan khas daripada Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Pada 5 Mei tahun lalu, Faisal Halim 26 tahun menjadi mangsa simbahan asid di sebuah pusat beli belah di Kota Damansara, Kuala Lumpur. Ia menyebabkan dia mengalami kelecuran tahap 4 pada beberapa bahagian badan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh sedia bertemu dengan beberapa atlet profesional negara berhubung program Road to Gold ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menurut beliau, pihaknya cuba mengatur pertemuan selepas Tahun Baharu Cina untuk bincang mengenai bentuk khidmat sokongan yang sesuai bagi bantu meningkatkan prestasi mereka. Saya belum lagi jumpa ada beberapa atlet yang mahu adakan pertemuan dengan saya. Kita masih belum dapat match tarikh. Datuk Azizul satu, Lizi Jia seorang lagi dan saya juga ada nak jumpa Izzuddin dengan Zulfay. Semua ini kita akan uruskan selepas Tahun Baru Cina. So we are trying to arrange the time because atlet juga travel. Beliau berkata demikian pada sesi penyerahan projek naik taraf kemudahan sukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam pada itu, Hannah juga mengesahkan akan melakukan rombakan dalam jawatankuasa RTJ selain menyusun beberapa sukan yang berlaku perubahan dari segi kedudukan ranking 10 teratas. Sementara itu, Hannah akui sedih berikutan ramai tenaga pakar bidang sukan tempatan menjadi jurulatih di luar negara. Bagaimanapun, pihaknya tidak menghalang penghijrahan tersebut berikutan tawaran gaji yang lebih menarik. Sebenarnya saya sedih melihat Wendy tinggalkan wilayah
untuk jadi coach di Singapura, dan Wendy bukan saja seorang daripada mereka, untuk gimnas pun ramai yang telah ke Singapura. Dan kita tak boleh hentikan atlet kita daripada pergi dapatkan pengalaman untuk jadi jurulatih. Yang penting adalah salary scheme di Malaysia mesti menarik. Tahun lalu, kenaikan gaji menyaksikan jurulatih bertauliah tahap 3 menerima kenaikan gaji asas daripada RM4,500 kepada RM5,900 sebulan. Bagaimanapun, Hannah akui jurang gaji dalam sukan seperti badminton dan bola sepak menyebabkan Malaysia ketinggalan berbanding negara lain. Serta warisan kehormatan yang lain. Dia adalah satu industri di mana sangat kompetitif dan negara-negara lain sibuk melabur dalam sukan. So kalau kita masih gunakan skala 1998, kita akan ketinggalan lah. Antara jurulatih yang kini berkhidmat di luar seperti Lee Wan Wah, Tan Bishan, A. Arul Selvaraj dan Rizal Tesin. Sentiasa merendah diri, bekerja keras, kekal konsisten dan menyematkan mentaliti kemenangan. Di antara ciri-ciri yang menjadi kunci bagi beregu lelaki negara, Man Wei Chong di Taiwan terus melakar lebih banyak kejayaan. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Manaki berharap juara Masters Indonesia 2025 itu mampu kekal konsisten. Gandingan pilihan ke-6 itu mencipta kejutan besar di Istora Senayan dengan menundukkan pasangan tuan rumah dan pilihan utama Fajar Alfian Muhammad Ruyan Ardianto. Ia merupakan gelaran Super 500 sulung mereka dan pencapaian bersejarah untuk Malaysia dalam kategori beregu lelaki di Masters Indonesia. Sebelum ini, satu-satunya juara Malaysia pada kejohanan itu ialah pasangan beregu wanita Vivian Ho, Won Ki Hui pada edisi 2011. Secara keseluruhan, Rexy berpuas hati dengan prestasi keseluruhan kem Malaysia apabila beregu wanita pilitan Emtinah muncul naib juara. Selain bekas juara dunia beregu lelaki 2022, Aaron Chia Sobuyik yang kecundang kepada Wei Chong Kai Won di separuh akhir. Skuad kebangsaan Sepanyol mengekalkan khidmat ketua jurulatihnya Luis de la Fuente sehingga 2028. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Sepanyol dalam satu kenyataan. Lanjutan kontrak itu menyaksikan beliau akan memikul tugas untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko serta Euro 2028 di Britain dan Ireland. Pengendali berusia 63 tahun itu memegang jawatan berkenaan sejak 2022. Beliau berjaya membawa Sepanyol merangkul kejuaraan Liga Negara-Negara pada 2023 dan menjulang trofi kejuaraan Euro 2024. De la Fuente sebelum ini mengendalikan pasukan muda Sepanyol dan berjaya memenangi kejuaraan Eropah bawah 19 dan bawah 21 tahun. Beliau mengambil alih pasukan senior daripada Luis Enrique selepas Sepanyol tersingkir di pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2022. Roha akan mulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 tahun ini selepas tamat Liga Negara-Negara yang mana mereka akan menentang Belanda dalam aksi suku akhir pada Mac. Ya, saudara, sesulan dikaitkan dengan penyeludupan kokain, bekas pemain antarabangsa Belgium, Raja Nainggolan ditahan bagi membantu siasatan. Polis menahan beberapa suspek termasuk pemain itu selepas melakukan siri serbuan di seluruh negara. Menurut pihak berkuasa, penyeludupan dilakukan dari Amerika Selatan ke Eropah melalui pelabuhan Antwerp dan ia diedarkan di Belgium. Bagaimanapun, tiada butiran lanjut didedahkan kepada umum. Nainggolan 36 tahun dilahirkan di Antwerp. Pemain itu keluar dari persaraan minggu lalu untuk menyertai pasukan bawahan Belgium. Pernah beraksi bersama beberapa kelab Itali termasuk Cagliari, Inter Milan dan Roma dan dia tidak mempunyai pasukan sejak musim panas lalu sebelum menandatangani kontrak dengan kelab Division 2 Belgium, Lokeren. Dia membuat penampilan sulungnya dengan meledak 1 gol pada Jumaat ketika Lokeren terikat 1-1 menentang Kielce di gelanggang sendiri. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam sejahtera untuk semua.